الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمة الإسلام. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad mati atau Muhammad terbunuh, kamu akan berpaling, kamu akan murtad daripada Islam. Sadaqallahul azim. Surah Ali Imran ayat 144. Yang berbahagia Tuan Imam, Yang Besar, sahabat saya Encik Masri, pengerusi dan staf, ahli jawatankuasa madrasah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya tuan-tuan, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita dengan sebesar-besar nikmat, yakni dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kita berhimpun pada malam ini tuan-tuan di penghujung bulan Rabiul Akhir. Tuan-tuan, berlepas kita banyak peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah bulan Rabiul Awal, bulan yang disebut dan digelar oleh orang Melayu sebagai bulan Maulud, bulan kelahiran. Sebenarnya di bulan Rabiul Awal ini banyak melakarkan peristiwa-peristiwa penting, peristiwa bersejarah dalam Islam. Antaranya tuan-tuan yang dirahmati sekalian, di bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah, bagaimana sejarah mencatatkan peristiwa pengkhianatan orang-orang Yahudi Bani An-Nadir di Madinah. Lantas baginda Nabi SAW menghalau mereka keluar daripada Madinah. Iaitu bagaimana tahun tersebut tuan-tuan, apabila Nabi nak pergi ke perkampungan Yahudi Bani An-Nadir, penempatan mereka, bagaimana orang Yahudi telah bermesyuarat. Seorang bernama Amr bin Juhash telah mencadangkan dia akan buat satu tindakan, satu konspirasi. Dia akan buang satu batu besar ke atas kepada Nabi ketika Nabi berada nak lalu di batang lorong di Madinah. Tuan-tuan, bagaimana muslimin dan muslimat sekalian, perancangan jahat orang Yahudi tak pelik, kerana mereka lah yang telah membunuh rasul-rasul. Tuan-tuan, orang Yahudi antara lain membunuh Nabi Allah Yahya AS. Orang Yahudi juga telah membunuh Nabi Allah Zakaria AS. Digergaji kepala, disikat dengan sikat besi, terbelah kepala tuan-tuan. Dan mereka merancang nak bunuh Nabi, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah membongkarkan perancangan jahat mereka. Allah Al-Quran memberi satu jaminan. Allah berfirman, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah akan memelihara kamu daripada gangguan manusia. Bagaimana ditelanjangi konspirasi jahat Yahudi lah. Bagaimana akhirnya tuan-tuan, Nabi bersama sahabat-sahabat bergerak ke perkampungan mereka, dikepung tuan-tuan, diminta mereka keluar daripada bumi Madinah, diberi tempoh 10 hari. Tetapi mereka ingkar tuan-tuan, kerana mari orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua munafik di Madinah, memberi jaminan kepada Yahudi Bani An-Nadir, jangan keluar, kami akan bersama-sama dengan kamu. Bagaimana Nabi mengepung perkampungan mereka, Nabi memerintahkan sahabat-sahabat menebang pokok kurma mereka. Dan akhir sekali tuan-tuan, orang munafik pun tak bantu mereka, dan akhir Yahudi pun dihalau keluar daripada Madinah. Mereka hanya boleh bawa, kata Nabi, darah mereka sahaja. Manakala kita Melayu selai sepinggang lah keluar daripada Madinah. Dan sebahagian mereka telah melarikan diri ke kota Khaybar, pusat penempatan Yahudi di tanah Arab, dan sebahagian lagi ke Syam tuan-tuan. Itu Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Di bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijrah, putera Nabi yakni Ibrahim, anak Nabi, anak laki Nabi, yang mana Rabiul Awal tahun 10 Hijrah, dalam usia 16 bulan telah kembali ke rahmatullah.
Bagaimana disebut dalam sirah tuan-tuan, Nabi sangat bersedih. Nabi mengalirkan air mata. Nabi pun menangis tuan-tuan. Tapi tangisan Nabi mengeluarkan air mata bukan meraung dah. Bukan macam kita ayoma ayopa, tak ada tuan-tuan. Nabi menangis juga kerana Nabi dianugerah fitrah macam manusia. Nabi sedih tuan-tuan kerana mengikut riwayat Ibrahim ini rupa parasnya iras. Rupa paras baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 16 bulan yang anak kita duduk atas dukung, boleh berlari boleh kaki dah tuan-tuan. Ingat sangat Nabi. Baik. Di bulan Rabiul Awal juga, yakni pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam usia baginda 63 tahun setelah menabur jasa kebaktian yang besar untuk meninggi dan memperkasakan agama Allah. Sebagaimana kita tahu tuan-tuan, antara misi antara visi juga tuan-tuan, Allah mengutuskan Nabi sebagaimana Allah sebut dalam surah As-Saff ayat 9. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang mengutuskan Rasul bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar, untuk menewaskan, untuk mengalahkan semua agama-agama yang lain, semua kepercayaan lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrik, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Tuan-tuan sekalian, itu Rabiul Awal tahun 11 Hijrah. Satu peristiwa lain tuan-tuan yang jarang kita tahu dan jarang kita ingat ialah peristiwa Perang Hittin di bulan Rabiul Awal tahun 583 Hijrah. Perang Hittin antara rentetan perang salib, perang antara Islam dengan Kristian, yang tuan-tuan tahu perang untuk merebut Baitul Maqdis. Yang mana tentera Islam dalam perang tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin tersohor, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin memimpin tentera Islam dan akhirnya mencapai kemenangan. Sebagaimana yang saya sebut tadi tuan-tuan sekalian, bagaimana Baitul Maqdis menjadi rebutan bagi orang Islam. Ini tempat suci kita, kiblat pertama kita. Nabi tuan-tuan masa peristiwa hijrah, masjid yang dibina menghala ke arah Baitul Maqdis. Tuan-tuan, apabila orang Yahudi duk main sindir, main keli tuan-tuan, Nabi sungguh-sungguh berharap supaya Allah memindahkan kiblat orang Islam. Dan 16 bulan selepas berlaku peristiwa hijrah, maka akhir berlakulah perubahan kiblat daripada Baitul Maqdis ke Kaabah di Mekah tuan-tuan. Dan tuan-tuan kena ingat, bagi orang Kristian ini tempat suci mereka, tempat lahir Yesus. Dan kita kena ingat sebagaimana kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dia menyebut bahawa siapa yang menguasai Baitul Maqdis, maka mereka akan menguasai dunia. Sebab tu kalau kita tengok sejarah tuan-tuan, tahun 70 masih Rom berjaya menawan Baitul Maqdis, dihalaunya orang Yahudi, maka Rom menjadi kuasa besar dunia. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rom kuasa besar dunia. Pada awalnya Rom tidak meletakkan kerajaan Islam Madinah sebagai, tidak lagi. Tetapi apabila jatuhnya Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah di tahun 8 Hijrah, maka mula berlaku siri-siri peperangan di antara kerajaan Islam Madinah, umat Islam, dengan Rom tuan-tuan. Tahun 8 Hijrah berlaku peristiwa perang Mu'tah. Tahun 9 Hijrah berlaku peristiwa perang Tabuk. Tahun 11 Hijrah berlaku peristiwa perang Al-Baqah yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Kemunculnya peristiwa perang Yarmouk yang berlaku di zaman pemerintah yang disebut sebagai Abu Futuhat, bapa pembukaan. Siapa dia? Sayyidina Umar tuan-tuan. Berlaku peristiwa perang Yarmouk yang berakhir dengan kemenangan kepada tentera Islam. Dan kena ingat juga Baitul Maqdis ditawan oleh tentera Islam di zaman Khalifah kedua Khulafa Ar-Rasyidin, yakni Sayyidina Umar dah tuan-tuan. Sebab Sayyidina Umar adalah Abu Futuhat, bapa pembukaan. Zaman dia adalah zaman perluasan kuasa. Bagaimana dia berjaya ditawan Parsi dalam peristiwa perang Al-Qadisiyah, Rom perang Yarmouk. Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima Islam, menawar Iraq. Ini tamadun awal dunia. Panglima Islam Abu Ubaidah melawan Syria tuan-tuan. Bagaimana kita melihat panglima Islam tuan-tuan? Orang tu berjaya melawan Mesir, Muslimin dan Muslimat. Amru al-As berjaya melawan Mesir. Palestin juga ditawan daripada tangan tentera Kristian yang dipimpin oleh Soponius, oleh panglima Islam Khalid bin Al-Walid. Zaman Sayyidina Umar pegang saja Baitul Maqdis, Islam menjadi kuasa besar dunia. Kuasa besar dunia zaman Sayyidina Umar. Lepas tu zaman silih berganti, berlaku perang salib yang dipimpin oleh Maharaja Perancis, mereka tawan. Lepas tu diambil balik oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, Islam bangkit tuan-tuan. Lepas cek balik perang dunia pertama tahun 1914 hingga 1918, apa kuasa yang menawar Palestin? Iaitu British. British di bawah pimpinan Sir Lord Allenby. Sir Lord Allenby, General British ni berjaya menawan Palestin.
berjaya tawan, dan akhirnya British menjadi kuasa besar dunia di awal abad 20. Siapa orang putih sebut the sun is never set in the British Empire. Matahari tak pernah terbenam di Empire British. 1948 tegaklah negara haram Israel di atas bumi Palestin, tuan-tuan. Dan Yahudi mendominasi dunia pada abad 20 yang disebut oleh Syekh Datuk Sokardawi sebagai abad Yahudi, tuan-tuan. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, itu antara beberapa kisah di bulan Rabiul Awal. Selain kita kenal sebagai bulan kelahiran, orang sebut sebagai bulan Maulud, tuan-tuan. Sebenarnya pula ada pula sahabat-sahabat jenis kata mulut, tuan-tuan. Dia kata apa? Dia kata sambut bid'ah. Dia kata bid'ah. Suka sangat membid'ahkan orang lain, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian. Kalau kita lihat dari sudut sejarah, zaman Nabi SAW, memang Nabi tak sambut. Sambutan lahir dia tak ada. Tuan-tuan panggil sahabat-sahabat. Semayang hajat ke, potong kek ke, tak ada, tuan-tuan, tak ada. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin, zaman sahabat kanan, Sayyidina Abu Bakar, hingga zaman Sayyidina Ali karamallahu wajah, hingga berakhir Sayyidina Ali dibunuh pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijrah. Tak juga dibuat sambutan memperingati kelahiran Nabi. Bahkan di zaman kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah juga tak ada buat sambutan. Bila mula dibuat sambutan? Bila, tuan-tuan? Mula dibuat antara besi sejarah yang ada menyebut zaman kerajaan Fatimiyah. Pasal apa pula kerajaan Fatimiyah memulakan sambutan sebagaimana kita buat pada hari ini? Kerana, tuan-tuan, kerana di zaman kerajaan Fatimiyah hubungan sejarah telah melonggar antara umat Islam dengan Nabi mereka. Telah berlaku satu jurang sejarah, tuan-tuan. Orang mula tak pernah ingat kisah-kisah Nabi, sirah Nabi. Maka kerajaan Fatimiyah mengambil satu sikap, satu tindakan. Mereka masuk satu bulan Rabiul Awal, dibuat sambutan besar-besaran. Itu yang pertama untuk merapatkan jurang sejarah antara umat Islam dengan Nabi mereka sendiri. Yang kedua, kerana latar belakang sejarah di zaman kerajaan Fatimiyah berlaku pertembungan antara iman dan kufur, perang salib antara Islam dengan Kristian. Jadi pemerintah Fatimiyah mencari satu modus operandi macam mana nak menaikkan semangat orang Islam berjuang. Maka dibuat sambutan ni lah, tuan-tuan, sebab dikisahkan pasal jihad, pasal pengorbanan Nabi untuk memperkasakan agama Allah. Maka mula dibuat sambutan. Sama juga macam peristiwa Isra. Zaman Nabi tak ada dah rejak buat ceramah sembelih kambing macam kita, tak ada, tuan-tuan. Zaman sahabat kanan tak ada. Bila juga di zaman kerajaan Fatimiyah. Jadi sebagaimana tuan-tuan semua tahu, di zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sebabnya sebelum berlaku kebangkitan Salahuddin, tuan-tuan tahu tentang Kristian menawan Baitul Maqdis, tempat suci orang Islam. Juga tempat Isra Nabi dan peristiwa Isra ni, tuan-tuan. Bagaimana berlaku kebangkitan Sultan Salahuddin? Antara cara dia nak kobarkan semangat tentang Islam, masuk bulan Rejab, dia buat sambutan memperingati Isra', tuan-tuan. Kerana Isra' berlaku bulan Rejab. Maka dia buat sambutan, dia buat ceramah, dia buat kuliah, dia buat syarahan, dia baca surah Isra' ayat 1. Atau surah Bani Israel ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, hingga akhir ayat. Maha suci Tuhan yang memperjalankan hambanya pada waktu malam, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjid Aqsa, yakni di Palestin. Kata Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, wahai pemuda-pemuda Islam, wahai umat Islam, kita membaca surah Isra ayat 1. Kita menyebut tentang Masjidil Haram yang hari ini masih dipegang, dikuasai oleh orang-orang beriman. Kita membaca dan kita menyebut tentang Masjidil Aqsa, kiblat pertama orang Islam, tempat Isra Nabi dan peristiwa Isra yang hari ini berada pada tangan tentera Kristian. Maka di atas semangat nak membebaskan Baitul Maqdis inilah, tuan-tuan, akhir dibuat perayaan dan sambutan memperingati Isra. Itu dia kisah, tuan-tuan. Mana kita ni biar tahu, kita buat apa biar tahu. Pasal apa kita buat? Jangan ikut orang, tuan-tuan. Pas tengah komando ikut orang, jangan, tuan-tuan. Kita buat biar kita tahu, muslimin dan muslimat sekalian. Sebab itulah muslimin sekalian, kita jawab bahawa kita buat sambutan ni. Kat bulan Rabiul Awal lepas, Rabiul Akhir banyak lagi masjid surah buat, tuan-tuan. Kerana kita nak menterjemahkan rasa kasih kita, rasa sayang kita kepada Nabi SAW. Juga untuk merapatkan jurang sejarah, inilah peluang terbaik untuk kita ceramahkan kepada masyarakat tentang Nabi kita. Dan cinta sayang kita kepada Nabi merupakan syarat ataupun tuntutan keimanan. Di sana Nabi kita bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang kamu itu sehingga aku ini lebih dicintainya daripada dirinya, daripada harta bendanya, daripada anak-anaknya, daripada bapanya dan seluruh manusia. Ini muslimin dan muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebab itu juga, tuan-tuan, kita ingat balik antara beberapa peristiwa tadi, antara yang besar saya sebut,
bagaimana tentang pengkhianatan orang-orang Yahudi. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, pengkhianatan orang Yahudi merupakan satu benda yang dirakamkan oleh sejarah. Sebab itu juga bagaimana kewafatan Nabi berkaitan dengan cerita khianat Yahudi. Tuan-tuan sekalian, ingat balik, Nabi kita telah diracun. Kesan racun yang Nabi makan adalah peristiwa perang Khaybar. Perang Khaybar dulu kita cerita kat sini, tuan-tuan. Peristiwa perang yang berlaku di bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Peristiwa ini Nabi dibuat oleh Nabi apabila berlaku sulh Hudaybiyah ataupun perjanjian Hudaybiyah di bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijrah. Yang ini berlaku satu proses gencatan senjata antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan Mekah. Kecuali mana-mana pihak mencabuli perjanjian. Lepas sulh Hudaybiyah ni Nabi buat dua tindakan yang besar. Yang pertama, Nabi menggerakkan dakwah Nabi secara besar-besaran, hantar utusan kepada kabilah-kabilah Arab. Yang kedua, hantar utusan kepada pemerintah-pemerintah dunia. Bukan tanah Arab, dunia, tuan-tuan. Dia hantar utusan dan surat Nabi kepada Kisra, yakni pemerintah Parsi, tuan-tuan. Dia hantar utusan Nabi kepada Maqawqis, Raja Mesir. Dia hantar utusan Nabi kepada Herakla, yakni Raja Rom, kepada Najasyi di Habsyah, tuan-tuan. Dia hantar, tuan-tuan. Yang keduanya, Nabi mengambil sikap dan tindakan memerangi Yahudi, musuh ketak umat Islam, tuan-tuan. Yang Allah pun jelaskan kejahatan mereka dalam Al-Quran. Allah berfirman, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahud wal ladzina asyraku. Kamu akan mendapati manusia yang kuat permusuhannya, yang kuat kebenciannya kepada orang-orang yang beriman, al-yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Tuan-tuan, Nabi bergerak dengan sahabat-sahabat. Khaybar ni penting, tuan-tuan. Tak percaya dalam parlimen Israel itu dia tulis. Peristiwa Khaybar ditulis pada dinding parlimen Israel. Supaya api kebencian orang Yahudi kepada Islam sentiasa menyala kebencian mereka. Kita pun satu kemuliaan. Tuan tengok di 3 bulan lepas masa Syekh Ahmad Yassin, pemimpin kepada Hamas, syahid, tuan-tuan, dibunuh. Lepas menunaikan sembahyang subuh berjamaah keluar masjid, kena tembok, tuan-tuan. Dengan peluru pandu, dengan misal, tuan-tuan. Juga lepas kematian Syahid Dr. Abdul Azhar Antisi. Tuan-tuan perhatikan demonstrasi yang berlaku di seluruh dunia, tuan-tuan. Berlaku di mana? Di Mesir, berlaku di Palestin, berlaku di Pakistan, di Indonesia, kedutaan Amerika di Kuala Lumpur. Apa yang dilakukan oleh penunjuk perasaan? Ingat balik, mereka melakukan, kalau tuan tengok asal, mereka melakukan Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad safa Yahud. Khaybar ya Yahud, Jaishu Muhammad safa Yahud. Ingat Yahudi tentang Khaybar. Ingat Yahudi tentang Khaybar, tentera Muhammad akan datang. Itu kita ingat pada Yahudi. Ini Khaybar peristiwa penting. Tuan-tuan, bagaimana perilaku hari pertama Nabi lantik Sayyidina Abu Bakar sebagai ketua Panglima Islam. Yang mana kota Khaybar yang mengenai banyak kota As-Sa'bu, kota Naim yang kukuh, tuan-tuan. Yahudi ni suka duduk dalam kota. Sekarang pun nak bina kota juga, tuan-tuan. Tembok keselamatan. Ini sikap mereka. Bagaimana hari pertama tak boleh dibuka sebelum Khaybar. Yang kedua Nabi lantik Sayyidina Umar, hinggalah tak boleh buka juga. Sayyidina Umar hebat tak boleh buka, tuan-tuan. Hinggalah yang terakhir Nabi lantik Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali yang dimuliakan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaybar berjaya dibuka, tuan-tuan. Yang saya sebut dah kisah di sini, tuan-tuan. Yang pintu Khaybar kota yang kukuh, 8 orang sahabat tak terangkat. Tapi Sayyidina Ali angkat seorang-seorang dia, tuan-tuan. Boleh angkat berat ni. Gagah kuat Sayyidina Ali, tuan-tuan. Sebab itulah tok nenek kita mengabadikan kekuatan Sayyidina Ali. Apa dia? Tongkat Ali, tuan-tuan. Dia kan lebat gua ingat dah, tuan-tuan. Nak sebut, tuan-tuan, Sayyidina Ali berjaya. Dan akhirnya walaupun orang kafir terbunuh, termasuk ketua mereka Huyai bin Akhtab terbunuh, tuan-tuan. Tapi sebut Yahudi, tengok, tuan-tuan. Terlentang minum embun, ketiarap makan pasir, kita sebut sekalipun kalah dah. Hati mereka penuh dengan kebencian kepada orang beriman. Apa dibuat kepada Nabi? Tuan-tuan, seorang perempuan digunakan. Nama perempuan ini Zainab binti Al-Harith. Dia panggang daging kambing, biri panggang. Dia tanya seorang sahabat, Nabi suka bagaimana? Sahabat ni betul, dia kata Nabi suka bagian pohon. Dan tuan-tuan, dia letak racun pada bagian pohon, dia hidang Nabi. Seorang antara sahabat Nabi adalah Bishr, tuan-tuan. Dia termakan, dia gugur. Nabi masa tertelan daging tu, tulang telah bercakap memberitahu bahawa daging telah diracun, tuan-tuan. Sekali lagi baru tengok Allah membenarkan janjinya, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memelihara kamu daripada gangguan manusia. Tuan-tuan sekalian, walaupun tertelan sedikit tapi membawa kesan yang berpanjangan. 4 tahun sakit Nabi. Tahun sebelum Nabi wafat, Nabi sebut kepada isterinya Aisyah bahawa Nabi terkesan dengan racun yang dimakan masa peristiwa perang Khaybar. Ini kejahatan Yahudi, tuan-tuan. Nak sebut bukan kata tuan-tuan mereka racun Nabi. Khalifah Abu Bakar diracun pada tahun 12 Hijrah. Antara yang tersuhur, tuan-tuan.
Sultan Muhammad bin Murad, atau kita kenal dalam sejarah sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih, diracun oleh Dr. Mustafa Jakobo, seorang Yahudi yang menyamar sebagai Islam. Diracun juga, dan mereka bertindak akan membunuh orang-orang yang berpotensi dalam Islam, iaitu Yahudi di sepanjang zaman. Sebab itulah juga muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, ingat balik macam mana berlakunya peristiwa kewafatan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tuan-tuan ini berlaku selepas daripada Nabi balik daripada Hijjatul Wada. Peristiwa Hijjatul Wada atau Hijjatul Wida, peristiwa haji takhir, yang mana haji ni tuan-tuan kena ingat yang Nabi himpun dengan 100,000 hingga 118,000 umat Islam. Turun ayat Quran yang sebagian besar ulama menyebut ayat yang terakhir, surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan telah aku cukupkan bagimu nikmatku, dan telah aku reda Islam sebagai agama kamu. Tuan-tuan, apabila Nabi baca ayat Quran ni, yang pertama menangis ialah Sayyidina Abu Bakar menangis. Sahabat-sahabat merasa pelik, tanya mereka, mengapa kamu menangis wahai Abu Bakar? Kata Sayyidina Abu Bakar, jika sekiranya agama Islam ini, risalah agama telah disempurnakan, maka orang yang bawa risalah ini kepada kita, yakni baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu tak akan lama lagi bersama dengan kita. Betul tuan-tuan, telah hal Sayyidina Abu Bakar betul, kerana balik daripada Hijjatul Wida ni lah Nabi kita ajak seorang pembantu Nabi nama Abu Muwahibah. Tuan-tuan kena ingat dah, sejarah Nabi ni ramai pembantu, panggil pembantu peribadi tuan-tuan. Kalau kita, kalau orang politik dia panggil PA, pembantu khas, pembantu peribadi. Antara sahabat-sahabat yang terlibat sebagai pembantu peribadi Nabi macam Anas bin Malik. Anas bin Malik, tuan-tuan, mak dia Ummu Sulaim. Ummu Sulaim semenjak anak kecil dia telah bercita-cita, berniat supaya Anas nak jadi khadam Nabi, pembantu Nabi. Dan Anas sangat menyintai Nabi, tuan-tuan. Sebab itu dalam riwayat sebut Anas berjalan ikut Nabi, tuan-tuan. Ada sebatang pokok di Madinah. Pokok tu dahan dia, tuan-tuan. Nabi berjalan terpaksa tunduk. Anas ni pun ditunduk. Sepatutnya dia tak tunduk. Tak apa, sebab apa? Sebab dia rendah Nabi, tuan-tuan. Tapi tunduk juga sebab nak ikut. Perasaan hubiyah, kecintaan Nabi sangat tinggi. Bahkan riwayat sebut lepas Nabi wafat pun, tuan-tuan, pokok sebut dia tebang dah. Anas kalau lalu ikut jalan tu, dia akan tetap tunduk walaupun pokok tak ada, tuan-tuan. Ini bukan sunnah, ulama sebut hubiyah. Atau yang lain, bagaimana sahabat-sahabat yang masyhur seperti Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud juga pembantu Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi. Antara Abu Muhaibah, antara lain tuan-tuan, Ummu Aiman. Antara lain Sayyidina Bilal sendiri pembantu Nabi, tuan-tuan. Baik muslimin sekalian, bagaimana Nabi ajak Abu Muhaibah pergi ke perkuburan Baqi', di kubur ke Madinah. Nabi mendoakan kepada sahabat-sahabat yang telah mendahului baginda. Balik daripada kubur Baqi' ni, Nabi kita ditimpa dengan sakit, yakni sakit demam panas, tuan-tuan. Demam panas Nabi 2 kali ganda, lebih panas daripada demam manusia biasa. Pada masa Nabi sakit inilah, tuan-tuan, Nabi menunjukkan, Nabi memerintahkan supaya Sayyidina Abu Bakar memimpin solat berjemaah. Walaupun Aisyah sendiri bantah, Aisyah kata ayah dini, satu suara perlahan, yang kedua cepat mengalirkan air mata apabila membaca Al-Quran. Tapi Nabi tetap bertegas supaya Sayyidina Abu Bakar mengimamkan sembahyang. Akhirnya muslimin dan muslimat, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, pagi tersebut ketika sahabat-sahabat sedang bersiap untuk melaksanakan sembahyang subuh, buat sah dah, Sayyidina Abu Bakar duduk tempat imam. Nabi menyingkat tabir antara bilik Nabi dengan masjid. Nabi melontarkan senyuman ke arah sahabat-sahabat yang bersiap nak sembahyang subuh. Sahabat sangat gembira kerana menyangka Nabi dah sembuh daripada sakit. Sayyidina Abu Bakar beri isyarat kepada Nabi supaya menjadi imam sembahyang. Sebaik Nabi itu beri isyarat kepada Abu Bakar mengimamkan sembahyang subuh. Tuan-tuan, pagi tersebut kena ingat, yang ketika tu sahabat ada sebahagian kecil balik ke rumah, sebagian masih duduk di masjid. Waktu matahari tengah naik, waktu duha, Nabi kita telah wafat. Sebagaimana disebut usia 63 tahun, tuan-tuan, setelah menabur jasa kebaktian yang besar untuk meninggi dan memperkasakan agama Allah. Apa cerita, tuan-tuan, hari tersebut? Cerita-cerita kecoh, tuan-tuan. Sebabnya ialah sebahagian besar sahabat-sahabat mereka tidak dapat terima hakikat bahawa Nabi dah wafat. Yang paling utama ialah Sayyidina Umar, Nabi kira Umar Al-Faruq. Al-Faruq maksud dia orang yang dapat membezakan antara hak dan batil. Sayyidina Umar ni gelar hebat, tuan-tuan. Dia kata Nabi tak wafat, tetapi Nabi diangkat roh ke langit sebagaimana Musa anak Imran. Yang Nabi Allah Musa diangkat roh selama 40 hari dan akan dikembalikan roh tersebut. Nabi tidak akan wafat selagi mana tak dibunuh orang-orang munafik di Madinah. Jadi Sayyidina Umar ni sangat keras sikap pada munafik.
Dan sejarah munafik tuan-tuan, mereka lahir, mereka muncul pada tahun 2 Hijrah, yakni selepas peristiwa perang Badar Al-Kubra, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah ni apa masalah yang lawan Nabi? Sebab dia ni seorang yang hubur riasah, gila kepada kepimpinan, gila pada jawatan, gila pada kemegahan. Dia ni sebelum Nabi hijrah tuan-tuan, orang dia orang dia sebagai pemimpin, orang duk angkat, orang duk sanjung dia. Dia pun rasa gerah tuan-tuan. Tiba-tiba bila hijrah Nabi, bagaimana tuan-tuan? Masyarakat Madinah angkat Nabi sebagai ketua, termasuk perlembagaan pula tuan-tuan. Maka orang mula tak ra'i dia mula merasa terpinggir dan terpencil. Maka dia lah mula buat gerakan kelompok munafik ini, dibantu oleh Abu Amir Ar-Rahib. Tok guru ni tuan-tuan, Abu Amir Ar-Rahib adalah seorang kitab, yakni seorang orang alim agama Kristian, orang alim kitab Injil tuan-tuan. Dia pun sama, dia ni penyakit gila kemuliaan. Sebab sebelum berlaku hijrah Nabi ni, orang-orang Madinah, orang ni tuan-tuan, mereka pakat hala kepada Abu Amir dalam soal-soal agama yang mereka tak tahu. Mereka tanya Abu Amir, tok guru lah kiranya. Apabila berlaku hijrah tuan-tuan, apabila Nabi hijrah, orang rujuk kepada Nabi soal agama, soal ukhrawi, soal dunia akhirat tuan-tuan, maka dia mula merasa terpencil, terpinggir, dan akhir dia bersama-sama kelompok munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang banyak buat onar kepada Islam. Mereka sabotah peristiwa perang Uhud, mereka sabotah peristiwa perang Tabuk, mereka buat huru-hara dengan satu fitnah hadisul ifki tuan-tuan, yang memfitnah Aisyah isteri Nabi yang mulia berzina dengan seorang sahabat nama Safwan bin Mut'im. Cukup dahsyat tuan-tuan. Cukup dahsyat mereka ini tuan-tuan sekalian. Baik, Sayyidina Umar dah angkat pedang. Siapa kata Rasulullah wafat, aku pancung leher dia, aku penggal leher dia. Dan di sana tuan-tuan sekalian, seorang sahabat panggil Sayyidina Abu Bakar dulu, model yang balik lepas subuh tadi, kerana dah sangka Nabi sihat nak beri ruang untuk Nabi berehat. Sayyidina Abu Bakar mari masuk ke belah Aisyah. Aisyah ni anak dia, Nabi ni menantu dia, walaupun Sayyidina Abu Bakar 2 tahun umur lebih muda daripada Nabi tuan-tuan. Di sikatnya kain yang menutup jasad Nabi. Kain tersebut kain yang rendah kualiti buatan Yaman, kain warna hijau tuan-tuan. Di sikat kain tersebut tengok Nabi dah benar wafat. Dikucuknya wajah Nabi tuan-tuan, dan keadaan sedih keluar ke masjid. Di sebelahnya mententeramkan sahabat-sahabat yang lain. Suruh Sayyidina Umar berhenti bercakap. Tenteramkan Sayyidina Umar, ijlis ya Umar, ijlis ya Umar. Suruh Sayyidina Umar duduk. Tak, Sayyidina Umar masih cakap mempertahankan pendapatnya Nabi tak wafat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar ambil satu sudut lain masjid. Sahabat-sahabat lain pula main kumu. Sayyidina Abu Bakar nak tahu maklumat daripada sahabat karib Nabi, sahabat kanan, dan juga merangkap mertua Nabi. Maka di sana tuan-tuan sekalian, Sayyidina Abu Bakar telah membaca ayat Quran. Membaca ayat Quran, innaka majitun wa innahum majitun, dan sesungguhnya engkau Muhammad akan mati, dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Yang kedua surah Al-Imran ayat 144. Tadi surah Az-Zumar ayat 30. Ayat yang kita baca muqaddimah tadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah sekiranya Muhammad mati atau Muhammad terbunuh, kamu akan berpaling, kamu akan murtad daripada Islam. Dengar saja ayat ni, sahabat-sahabat jatuh terduduk tuan-tuan. Ada yang pengsan tu tuan-tuan. Sayyidina Umar jatuh terduduk. Kata Sayyidina Umar seolah-olah, aku tidak pernah mendengar ayat ini ada dalam Quran. Ini semua pasal apa? Taksub ke tuan-tuan? Mesti taksub ke tuan-tuan? Taksub bukan kerana hubbiah, kerana kecintaan Sayyidina Umar kepada baginda Nabi SAW. Begitulah sahabat-sahabat yang lain tuan-tuan. Itulah Nabi kita yang bersama-sama dengan sahabat. So susah payah bersama sahabat, berselumpur dengan sahabat, bermani peluh, bermani keringat, air mata darah dengan sahabat-sahabat untuk mempertahankan agama Allah tuan-tuan. Sebelum daripada hijrah lagi, banyak kali kita sebut dalam kuliah dulu tuan-tuan, ancaman-ancaman kepada Nabi tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan Nabi mendapat tentangan keluarga dalam menyampaikan risalah dakwah Nabi di Mekah. Bagaimana tuan-tuan Abu Lahab, saudara Nabi, Abdul Nabi himpunkan anak beranak Nabi tuan-tuan. Nabi beritahu bahawa Nabi seorang rasul. Tengok kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad, adakah kali ini kamu menghimpunkan kami? Nabi menghadapi ancaman daripada musuh-musuh Allah. Uqbah bin Hardah beberapa kali menjeruk leher Nabi daripada arah belakang. Hampir Nabi kehabisan nyawa, yang diselamatkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi disapu, letak dengan najis unta, tai unta di atas kepala Nabi ketika Nabi sujud menyembah Allah tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan Nabi SAW di Madinah selepas daripada berlaku peristiwa hijrah, tak berhenti dan kekangan daripada orang-orang musyrikin
yang kita sebut tahun 2 Hijrah berlaku Badar Al-Kubra, tuan-tuan. 17 Ramadan hari Jumaat tahun 2 Hijrah. Dalam keadaan orang Islam mereka berpuasa di bulan Ramadan. Mereka menghadapi musuh selama 1000 orang yang dipimpin oleh Omar bin Hisham ataupun Amr bin Hisham, tuan-tuan. Bagaimana tuan-tuan orang Islam terpaksa berhadapan dengan musuh yang ramai 1000 orang. 3 kali ganda. Mereka berjuang dan akhirnya mereka mencapai kemenangan. Ini pertolongan daripada Allah. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah fattaqullah la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya kami telah menolong kamu pada hari Badar, wa antum adillah, dan kamu dalam keadaan lemah, fattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Tahun 3 Hijrah apa yang berlaku, tuan-tuan? Selain daripada berlaku peristiwa Perang Uhud tahun 3 Hijrah, tengok sahabat-sahabat Nabi berlaku peristiwa Yam Ar-Rajih ataupun Hari Ar-Rajih, tuan-tuan. 10 orang sahabat-sahabat Nabi yang Nabi hantar berdakwah, nak hantar kepada kaum Afdah dan Al-Qarah, tuan-tuan. Mereka akhirnya dibunuh, tuan-tuan, syahid 10 orang sahabat ni. Sahabat-sahabat seperti Khubayb bin Adi, seperti Zaid, mereka syahid dibunuh. Dibunuh oleh pokok kafir Banu Usayyah dan juga pokok kafir Banu Al-Harith di Mekah, tuan-tuan. Tahun yang sama berlaku peristiwa Perang Uhud yang telah kita belajar dalam kuliah yang lepas. Bagaimana pertemuan ni peristiwa operasi balas dendam orang-orang kafir musyrikin Mekah. Orang Islam 700 orang saja orang beriman lawan dengan 3000 orang musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Panglima mereka di sebelah kanan Khalid bin Al-Walid. Panglima mereka di sebelah kiri Ikrimah bin Abu Jahal. Dengan kekuatan yang besar, orang Islam berjuang bersungguh-sungguh, tuan-tuan. Jumlah 700 ya. Tapi lah akidah, tuan-tuan, akidah perjuangan yang disematkan jiwa pejuang. Walaupun kecil mereka berjuang, dan posisi pertama tentera Islam mencapai kemenangan. Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang untuk meletakkan kalimah Allah pada suatu tempat yang tinggi, maka sesungguhnya dia pada jalan Allah. Tetapi kesilapan mula berlaku apabila tentera pemanah di atas bukit, yakni 40 orang daripada 50 orang. Mereka turun daripada bukit, tuan-tuan, tanpa mereka hira arahan Nabi sebelum ini jangan turun, sama ada tentera Islam di bawah menang ataupun kalah. Apabila mereka engkar arahan Nabi, tengok kesan yang masih bertahan 10 orang, tuan-tuan. Khalid Al-Walid naik daripada arah sebelah kanan bukit dan diserang, dibunuh 10 orang sahabat yang masih bertahan, dan akhirnya syahid 10 orang ini termasuk Abdullah bin Jubair, ketua pemanah di atas bukit. Akhir tuan-tuan dipanggil, kaum musyrikin yang lari tadi, mereka datang balik, tuan-tuan, mengepung tentera Islam di tengah-tengah. Dan tengoklah tragedi, tuan-tuan, orang Islam yang orang Islam, tuan-tuan, mereka terkepung, dan Nabi sendiri dihala dengan panah tombak pedang oleh orang musyrikin. Ada 9 orang sahabat membuat diri mereka sebagai perisai kemanusiaan. 7 kalangan Ansar, 2 kalangan Muhajirin. Seorang sahabat nama Abu Dujanah, tuan-tuan, dipanah bertubi-tubi, dia tadah badan dia, jangan kena panah tombak ni, Nabi yang kena kat dia. Tuan-tuan, sahabat Abu Talha tercabut biji mata, keluar 23 liang luka di hadapan badan dia. Bukan sekadar muslimin, muslimat pun mempertahankan Nabi, tuan-tuan. Ummu Nusaibah binti Ka'ab, dia mempertahankan Nabi sampai berdarah-darah, tuan-tuan. Peluang-peluang ini telah tertutup untuk kita, tuan-tuan. Tak ada dah, tuan-tuan, tak ada peluang dah untuk pertahankan jasad Nabi. Tapi tuan-tuan, kita masih ada peluang untuk mempertahankan maruah Nabi daripada dipijak-pijak. Ini kalau musyrik Islam sampai kiamat kata hina Nabi. Sama kita hidupkan Haidar bin Haidar di Mesir, ingat balik 3-4 tahun lepas. Seorang penulis ketulis Syariah, tuan-tuan. Dia menulis satu novel fiction, dimasukkan watak Nabi, dihina watak Nabi dengan Siti Khadijah, dia aibkan watak Nabi. Akhirnya berpuluh-puluh ribu mahasiswa Islam, pemuda-pemuda Islam turun memantah di bandaraya Kahirah, minta diharamkan buku tersebut. Dikeluarkan daripada pasaran. Tuan-tuan sekalian, dia ambil tindakan kepada Haidar bin Haidar. Apa kes yang berlaku, tuan tengok Salman Rushdie 14 tahun yang lepas, penghinaan. Dia kata Nabi Muhammad akan dapat wahyu, dan bisikan daripada syaitan. Tengok Tasliman Nasrin daripada Bangladesh. Ataupun 2 tahun lepas masa Ramadan, ingat balik yang berlaku di Nigeria, penghinaan yang cukup dahsyat kepada maruah Nabi, tuan-tuan. Yang mana Ramadan 2 tahun lepas mereka buat pertandingan Ratu Cantik di Nigeria. Pasal apa dipilih Nigeria? Kerana mereka nak menghina pelaksanaan syariah Islam di Nigeria. Nigeria ni, tuan-tuan, antara dunia moden hari ni, antara tempat yang boleh melaksanakan syariah Islam. Tak banyak, hanya 2 buah negeri, di Kaduna dan Lesotho di Nigeria, tuan-tuan. Kerajaan pusat dia walaupun dipimpin oleh Kristian, nama Obasanjo, dibenarkan 2 buah kerajaan negeri laksanakan syariah Islam. Tuan-tuan sekalian, yang berlaku kes apabila seorang perempuan dihukum rejam sampai mati. Kenapa? Dia berzina. Sedangkan dia
telah mengalami persetubuhan dah kahwin dah, tuan-tuan. Mahkamah Tinggi Syariah Nigeria Utara jatuhkan hukuman rejam sampai mati. Gagal gempur satu dunia mass media yang dikuasai oleh Yahudi, memaparkan seolah Umat Islam zalim, backward, seolah-olah barbaric, tuan-tuan. Dan mereka nak hina, mereka buat pertandingan Ratu Cantik dunia, tuan-tuan. Tahun lepas buat di mana? Sampai di China. Lepas di China, tuan-tuan, di mana? Beijing ke Shanghai lah China. China orang ni kulit comel-comel, tuan-tuan. Kulit jenis putih ke merah tak China. Kulit jenis mengancam selamatan negara, tuan-tuan. Tak apa dah comel. Ni buat kat Nigeria, tuan-tuan. Apa barang, tuan-tuan. Kulit jenis hitam metalik, tuan-tuan. Buat kat Nigeria. Sebenarnya mereka nak hina pelaksanaan syariat Islam. Yang paling dahsyat di bulan Ramadan, umat Islam secara rasionalnya buat bantahan dan surat khabar, surah memorandum kepada kerajaan tempatan dan kerajaan pusat mereka, tuan-tuan. Surah khabar yang kurang ajar, yang biadab, tuan-tuan. Nigeria this day, surat khabar tersebut. Dia mengatakan dalam satu ruangan ketua editor, jika sekiranya Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad pun akan membenarkan pertandingan Ratu Cantik diadakan. Dan Nabi Muhammad akan memilih salah seorang peserta pertandingan Ratu Cantik sebagai isteri Nabi Muhammad. Cukup biadab, tuan-tuan. Umat Islam bangkit, ratus ribu berat, tuan-tuan, ratus ribu. Akhir pejabat surat khabar Nigeria di sini telah dibakar oleh penunjuk perasaan atau padan muka, tuan-tuan. Nak sebut ni sikap orang Islam, di setengah tempat mereka tak benarkan maruah Nabi dipijak-pijak, tuan-tuan. Dan kita melihat muslimin dan muslimat sekalian, perang Uhud, sahabat-sahabat syahid, orang Islam ditimpa dengan tragedi. Dalam sejarah, tuan-tuan, ada ulama menyebut Uhud tak kalah. Alasan mereka tidak ada seorang pun orang Islam ditawan oleh musuh. Yang kedua, bendera Islam diselamatkan oleh Sayyidina Ali sampai akhir peperangan, tak diambil, tak dirampas oleh musuh bendera Islam. So merupakan panji peperangan, simbol kalah atau menang. Yang kedua, tawanan tak diambil, tuan-tuan. Berbeza perang Badar, Islam dapat tawan 70 orang musyrik Mekah, termasuk tuan-tuan pemimpin Mekah, tuan-tuan dapat ditawan, tuan-tuan sekalian. Suhail bin Amr ditawan. Saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, ialah bagaimana peristiwa ni sahabat syahid 70 orang. Sahabat seperti yang sangat Nabi kasih ialah pok saudara Nabi lah, Sayyidina Hamzah. Sebagaimana Abdullah Ibn Mas'ud sebut, aku tidak pernah melihat Nabi menangis sebagaimana Nabi menangis apabila melihat mayat pok saudaranya dibunuh oleh tuan-tuan. Sayyidina Hamzah telah dibunuh oleh Wahsy bin Harb, iaitu hamba kepada Jubair bin Mut'am. Aku tidak pernah melihat Nabi menangis sebagaimana Nabi menangis apabila Nabi melihat mayat Sayyidina Hamzah. Sebab Sayyidina Hamzah mati dibunuh oleh Wahsy bin Harb, hamba kepada Jubair bin Mut'am. Ditombak curi daripada belakang, terburai perut. Mari pula Hindun binti Utbah, dibelah dada, disentak keluar jantung, dimamah, dimakan sampai muntah-muntah, tuan-tuan. Tengok jenama Arab ni, tengok bab balas dendam, mamah jantung, muntah, tuan-tuan. Kita dok lah, tuan-tuan. Jantung pisang ke okey, tuan-tuan. Cicoh dengan budu, tuan-tuan. Tapi ni gambaran dahsyat Nabi menangis air mata. Sahabat-sahabat Mus'ab bin Umar, antara saf tenaga Nuqabah pertama, daripada Mekah Nabi hantar ke mana? Mus'ab bin Umar, seorang anak orang kaya, anak bangsawan juga syahid, tuan-tuan. Sahabat yang pertama syahid orang tua, nama dia Abdullah bin Haram, yang ni ayah kepada Jabir bin Abdullah. Ini syahid pertama orang tua, tuan-tuan. Yang lain itu sebagai besarnya anak muda lah, termasuk yang baru berkahwin, yang bernama Abu Hanzalah bin Abu Amir. Abu Hanzalah ni anak Abu Amir Rahib tadi, bapa munafik Madinah, tuan-tuan. Tetapi dia seorang pemuda yang beriman, walaupun baru melangsungkan perkahwinan dengan seorang gadis Arab yang cantik kita, yang cantik, tuan-tuan. Arab ni kita kena ingat, kalau kita sebut comel, dia comel sungguh, tuan-tuan. Arab tengok, bau ni benang, jadi belum benang ke apa, tuan nak tengok. Jadi comel, jadi hidung macam-macam Arab, tuan-tuan. Jadi kita lemparkan tuala, dia sambung hidung, tuan-tuan. Ini comel-comel, tuan-tuan. Nak sebut walaupun isteri cantik, baru saja kahwin, tapi mendengar semua jihad. Orang Islam dihadapkan dengan kepayahan, pertarungan antara iman dan kufur. Nabi tengah payah dengan tengah kejerian kepayahan, dia berangkat, akhirnya syahid di medan Uhud, tuan-tuan. Tuan-tuan, atas peristiwa Uhud. Lepas tu tahun 4 Hijrah berlaku Bir Ma'unah. Bukan Al-Ma'unah, Bukit Saud dah tahu dah ni. Peristiwa Bir Ma'unah, Telaga Ma'unah. Hampir sama dengan Yam Ar-Rajid tadi. Yang mana apabila Nabi SAW ada tuan-tuan permintaan daripada orang di Najdi supaya dihantar pendakwah kepada kelompok mereka. Dihantar pendakwah kepada orang Najdi, mereka mula berminat kepada Islam. Dan tuan-tuan kena ingat strategi dakwah Nabi, Nabi selalu menghantar tenaga Nuqabah. Apabila melihat Islam ada potensi di suatu tempat. Dulu kita mengaji sebelum hijrah, Nabi dah hantar Allahumma maktum, Nabi hantar. Nabi juga dah hantar Mus'ab bin Umar. Bahkan sampailah tahun 10 hijrah, Nabi tak di Yaman sebagai contoh. Nampaknya ada potensi untuk Islam bangkit. Nabi hantar di Yaman Utara Mu'az bin Jabal.
Di Yaman Selatan Nabi hantar Abu Musa Asy'ari, tuan-tuan. Mana strategi dakwah Nabi hantar pendakwah, para tenaga nuqabah untuk mengembangkan fikrah Islam, mengembangkan dakwah Islam, tuan-tuan. Baik, 70 orang Nabi pilih dari kalangan pemuda-pemuda halil Quran, mereka alim tentang Al-Quran. 70 orang, tuan-tuan. 70 orang. Dan kena ingat, tuan-tuan, Nabi ni memang Nabi kita sangat suka kepada anak-anak muda, tuan-tuan. Sebab tu Dr. Husin Haikal dalam Hayatul Muhammad menyebut, mengapa Usamah bin Zaid di akhir umur Nabi pilih Usamah bin Zaid sebagai memimpin pasukan tentera Islam untuk menghadapi ancaman Rom di Balkan. Dr. Husin Haikal menyebut kerana Nabi sangat kasih, sangat cenderung kepada anak muda. Nabi letak tanggungjawab berat daripada anak muda di saf hadapan untuk mempertahankan agama Allah. Zaman kita anak muda ke mana, tuan-tuan? 2 minggu lepas tuan-tuan semua baca statistik dadah terbaru, 1 juta orang. Kajian Atma, Isu Alam dan Tamadun Melayu UKM. Setiap 28 minit kita lahirkan seorang penagih dadah baru, tuan-tuan. Setiap 28 minit. Dan kajian yang menarik, tuan-tuan, ialah tidak ada usaha yang bersungguh untuk memastikan mereka ni dapat dipulihkan sepenuhnya. Antara pusat serenti 85% hingga 90% tidak berjaya dipulihkan. Sebagai besar siapa dia? Bangsa Melayu, tuan-tuan. Dadah sekarang ramai. Saya duduk pada balang, tuan-tuan. Pasu bunga pun hilang, tuan-tuan. Besi buruk pun hilang, tuan-tuan. Besi katil dekat kalau pun hilang, dia sapu juga dadah. Bukan dapat RM3 pun jadilah dadah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi Kuala Lumpur, pergi Hentian Putra, tuan-tuan. Kan tempat pakai motor dia siap tunggu dengan dia punya kain buruk, tuan-tuan. Abang, sikit bang, sikit bang. Bukan takut pakai mereka pun. Ambil peluang, tak motor dapat dah posin, tuan-tuan. Jaga kereta pun sama, tuan-tuan. Allah jaga dengan kain buruk satu mata kuyu, tuan-tuan. Kawan saya seronok cerita, tuan-tuan. Dia kata budak mak gian mata kuyu, tuan-tuan. Abang, gostan bang, sikit bang, sikit bang. Abang sikit lagi, dong belanggar belakang bang. Belanggar belakang, dengan besi belakang. Ada kena abang, dia kata. Kawan saya tak bapak pun dia. Dah kena pun beritahu juga, tuan-tuan. Allah akbar, dadah punya cerita, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Anak-anak muda kita dengan budaya, kita punya budaya popular melampau ini. Sensitive culture. Kita, tuan-tuan, buat program boleh kira anak muda. Dia kira ramai di Kuala Lumpur ni. Kalau tuan-tuan duduk tempat saya, pergilah Syamah. Ambil paksa saya pergi ke Keraton. Kau balik Syamah, Terengganu, bawa Kelantan, Merata. Tengok di masjid-masjid kampung, anak muda tak ramai. Anak muda tak tertarik kepada program-program ilmu. Mereka lebih tertarik program sensitive culture tadi lah. Buat carnival show heboh. Di Kuching, kata pengarah urusan TV3, 500,000 orang di Kuching. Di Kota Kinabalu, 400,000 orang. Di sebelah Stadion Darul Aman di Alustar, tuan-tuan, 400,000 orang. 17-18 April, 2 hari boleh himpun ke 400,000 orang. Sebagian besar merupakan anak-anak muda, tuan-tuan, yang keminat dan cenderung kepada budaya popular. Seronok di kampus pun, pertandingan karaoke dan sebagainya, tuan-tuan. Kita pula tengok tiap-tiap minggu, sabar minggu, tuan-tuan. Saya ingat lagi masa nak sambut puasa, mari Linkin Park, penuh stadion. Pukul 11 pagi tu saya pergi stadion Melaka dah, 300-400 orang dah. Tunggu, tuan-tuan, peminat Linkin Park. Lepas tu tengok, kita duduk sibuk raya, 20 Disember, tuan-tuan, masa tu masih Syawal, program besar. Yang saya masih ingat sampai sekarang ialah Rock Festival, tuan-tuan. Hidup balik macam Woodstock zaman 70-an, 60-an, tuan-tuan. Ramai daripada 3 petang sampai 3 pagi, 12 jam tak berhenti. Ramai sungguh. Saya tengok dalam TV 8 dah. Ramai manusia beribu. Budak-budak muda, tuan-tuan. Pergaulan bebas laki-laki, perempuan, minum dan sebagainya. Bebas, tuan-tuan, yang dirahmati oleh Allah sekalian. Esok baca surat berdesta, dia senaikan kumpulan rock yang terlibat. Banyak macam ni. Sila berhati kumpulan Butterfinger ada, tuan-tuan. Kumpulan jin bara ada, tuan-tuan. Anak jin cover, tuan-tuan. Allahu Akbar. Bayang 3 pagi, anak muda, remaja, perempuan. Daripada Batang berjunta, daripada Banting nak balik dengan apa, tuan-tuan? Nak balik dengan apa, muslimin dan muslimat? Tidurlah merata di hotel murah dengan pasangan masing-masing, di taman-taman bunga. Lah, kita mencampurkan budaya-budaya mukar yang semakin teruk dah hari ni, tuan-tuan sekalian. Itu cerita kat mana? Dan saya ingatkan balik pasal hadis Nabi yang Nabi sebut dah, akan suasana yang dihadapi oleh kita di akhir zaman. La tattabi'unna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahudu wan nasara. Qala faman. Kamu akan mendapati umat di akhir zaman akan mengikuti orang-orang minta maaf, kata tabi'unna sananal ladzina min qablikum. Kamu akan mendapati umat-umat sebelum kamu akan mengikuti umat-umat selepas kamu, mengikuti umat akhir zaman. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke lubang biawak sekalipun,
mereka akan ikut, tuan-tuan. Sahabat tanya siapakah yang akan diikut oleh umat akhir zaman? Al-Yahud wal Nasara. Adakah orang-orang Yahudi dan adakah orang-orang Nasrani? Nabi kata qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tengok pengaruh yang berlaku pada masyarakat. Tuan-tuan pergi ke Times Square, pergi ke Suria, kat sisi tengok budak-budak Melayu kita dengan rambut dye, tuan-tuan, dengan pakai baju seteng yang nampak pusat, tuan-tuan. Penuh pakai apa, sumbang pula kat pusat, tuan-tuan. Tiga bit miskin, tuan-tuan. Tindik pula kat telinga tiga. Itu hak kat bandar, kat kampung apa cerita. Kalau saya balik Terengganu lah minggu lepas, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ke Besut Terengganu, penuh. Di pokok getah, tiang telefon. Di tiang api, tuan-tuan, poster, dikir karut, dikir barak, tuan-tuan. Ini pula ancaman di kampung, tuan-tuan. Ramai, tuan-tuan. Siapa yang menghiburnya? Al-Fadilah apa? Ustazah Fadilah Bobby, tuan-tuan. Allah ramai semua peminat. Masjid kuliah ilmu dah tak jalan, kurang. Lepas tu budak-budak tak minat, budak-budak pergi tempat dikir karut, tuan-tuan. Dikir barat ni kalau hak elemen hak baik tak apa, macam hak termasuk buat elemen hiburan hak Kelantan buat kan. Kalau mula tengok dikir-dikir hak kadang-kadang dia beri mesej positif. Dia menyanyi lagu, dia kata semaya 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 mari kita pakat semaya. Sedap, tuan-tuan. Semaya 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 mari kita pakat semaya. Kalau tak semaya, rumah tangga tidak kukuh. Oh, sedap. Lirik sedap, tuan-tuan. Tapi orang nak dengar tak? Tak dengar, tuan-tuan. Dia sedapnya hak lendek karut tengah malam, 1 malam 2 pagi. Dia kata mek jenak punggung besar 50 tak tahu orang tahu seronok sebab sebut pasal punggung, tuan-tuan. Hatuk ramanya minat, tuan-tuan. Allah letih. Itu saya jahiliah kampung, tuan-tuan. Allahu akbar. Ni masalah, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bermakna pun hampir sama. Sahabat-sahabat mereka 70 orang ni berangkat. Apabila mereka sampai tengah-tengah antara Uthman dengan Mekah, akan mereka diserang oleh pokok kafir Bani Lahyan, oleh pokok kafir Bani Amir, Bani Zakwan, tuan-tuan. Akhirnya bagaimana 70 orang sahabat telah gugur sebagai syuhada. Dan baginda Nabi SAW sangat terkesan, sangat sedih dengan peristiwa ini. Nabi telah membaca kunut nazilah selama sebulan. Nabi baca kunut nazilah, tuan-tuan, setiap kali sembahyang subuh selama sebulan. Nabi sebut satu-satu. Dalam doa tersebut, kunut tersebut, Nabi sebut tentang golongan-golongan yang telah terlibat mengkhianati umat Islam, pemuda-pemuda tadi. Nabi sebut secara khusus kepada Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, tuan-tuan. Sebulan lepas doa Nabi inilah maka Allah turunkan bala bencana kepada pokok kafir yang Nabi sebut dengan kemarau. Binatang ternakan di kampung mereka musnah, akan ada kemarau yang teruk. Ini azab, bala bencana daripada Allah. Dan tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan yang dirahmati Allah, tahun 5 Hijrah apa yang besar berlaku? Peristiwa Perang Ahzab yang menjadi mercu tanda pertemuan antara iman dan kufur yang kita raikan, kita ingat sampai sekarang. Masa mana kita ingat? Masa kita takbir raya. Kita sedar ke tak sedar, tuan tahu kita tahu, kita akan sebut wa azza jundah wa hazamal ahzab wadah. Pasal apa ya, tuan-tuan? Raya kita tak ingat, tak sebut. Pasal Badar, pasal Zatul Riqaq, peristiwa perang Bani Mustalik, perang Uhud, perang Mu'tah, perang Hunain, perang Tabuk. Pasal apa kita ingat perang Ahzab? Ulama sirah menyebut kerana bagaimana, tuan-tuan, inilah peringatan kepada kita tentang kita umat Islam, kita pendukung agama Allah ini akan terus dikekang, akan terus dikenakan tekanan dan pengkhianatan kebencian oleh orang-orang musyrikin di sepanjang zaman. Di sepanjang zaman. Berarti ingat pasal peristiwa Ahzab. Dan Quran pun ada suratul Ahzab daripada ayat 9 sampai ayat 23 menceritakan pasal peristiwa pertemuan antara iman dan kufur ini yang berpunca daripada Yahudi Bani An-Nadir yang kita sebut tadi, yang dihalau keluar daripada Madinah di bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Tahun 5 Hijrah, tuan-tuan, 20 orang pemimpin Yahudi Bani An-Nadir telah keluar pergi ke Mekah bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, pemimpin Mekah. Diyakinkan Abu Sufyan kerana kerajaan Mekah ni bergabung tenaga dengan kabilah-kabilah Arab yang lain, dengan kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzarah, Bani Kinanah, dan Yahudi Bani An-Nadir akan pujuk satu kelompok Yahudi di mana lagi, Yahudi Bani Quradah. Mereka akan mencapai kemenangan, mereka akan mencapai kejayaan. Sebab itulah Abu Sufyan terpengaruh, tuan-tuan. Dia pun buat pakatan, dan akhirnya pakatan inilah yang kita kenal sebagai Ahzab. Ahzab bahasa Arab, maksud dia pakatan, tuan-tuan. Ahzab. Dan akhirnya jumlah mereka ni 10,000 orang. Tentera Islam, tuan-tuan, masa tu Nabi dapat maklumat tu, Nabi buat mesyuarat yang mana sahabat-sahabat mereka bermesyuarat dengan Nabi
Seorang sahabat nama Salman yang berbangsa Parsi, berasal dari Parsi, mencadangkan parit atau kubur digali mengelilingi kota Madinah. Nabi tertarik dengan cadangan Salman. Sebab tu Nabi sebut al-harbu khida'ah. Peperangan itu tipu daya. Peperangan itu taktik dan strategi, tuan-tuan. Maka tuan-tuan, Nabi bersama sahabat di musim sejuk ni, Nabi bertukar rumuh, tuan-tuan. Nabi berhempah pula dengan sahabat untuk gali parit, gali kubur. Setiap 10 orang sahabat, satu kumpulan. 10, gali 40 hasta panjang parit. Tuan-tuan sekalian, tengoklah bagaimana ancaman yang berlaku. Musuh yang datang yang begitu ramai, tuan-tuan. Gabungan tenaga yang cukup ramai. Kekuatan persenjataan yang hebat. Orang Islam 3,000. Allah sebut dan Allah ceritakan dalam Al-Quran apa sikap orang-orang beriman apabila melihat tentera musuh yang begini ramai. Allah sebut dalam surah Al-Ahzab, tuan-tuan, ayat 23. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan apabila orang-orang yang beriman itu melihat tentera Ahzab, maka berkatalah mereka, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, dan tidak menambahkan kepada mereka melainkan keimanan dan kesejahteraan. Tuan-tuan, sikap sahabat-sahabat, Syekh Qutb menyebut dalam Fizilal, tuan-tuan, sahabat-sahabat di akhir zaman Nabi lu, generasi Al-Quran, apabila perjuangan mereka dihimpit, akidah mereka dihimpit, maka iman mereka semakin menyala-nyala. Ini berbeza kita dengan akhir zaman. Kita hari ini, tuan-tuan, seolah-olah hilang kemuliaan. Hilang kemuliaan, orang tak gurung langsung kat kita, tuan-tuan. Datang azab moden hari ini, Amerika Syarikat yang memimpin Pakatan Azab moden. Kalau kita panggil dunia unilateral ni, hegemoni Amerika. Mereka cukup berkuasa pada ni, tuan-tuan. Mereka dah ganggu rantau Indo-Pakistan. Mereka ganggu rantau Indo-Pakistan kerana di sana berlaku kebangkitan Islam. Apa jadi pada India? India banyak tahu dah nak masuk mengaji di Dioban. Di pusat hadis pun payah, wisah payah, tak keluar, tuan-tuan, payah nak mengaji. Akhir Dioban semakin terpencil sebagai pusat pendidikan Islam bagi umat Islam dunia, tuan-tuan. Ramai ulama muhadis ni daripada India. Dioban ni, tuan-tuan. Baik. Lepas tu Bangladesh, sebuah negara umat Islam miskin, di arah Amerika tutup sekolah madrasah, sekolah agama. 10,000 tutup, tuan-tuan. Tahun lepas 10,000, tuan-tuan, madrasah tutup, tuan-tuan. Pakistan, Perwira Musyawarah diarahkan oleh Amerika, 1,500 buah sekolah agama madrasah ditutup Perwira Musyawarah. Tuan-tuan tengok ni di pada Pakistan dengan Afghanistan. Yang lawan dengan pokok Al-Qaeda ni, tuan-tuan. Tentera Amerika dah, tuan-tuan baca, ialah tentera-tentera Pakistan yang diarahkan oleh Perwira Musyawarah. Apa jadi pada Afghanistan? Yang baru kita tengok ada wakil daripada Afghanistan untuk pertandingan Ratu Cantik dunia, tuan-tuan. Itu mereka ganggu. Iraq apa jadi, muslimin dan muslimat, bekas tamadun tua dunia, tuan-tuan. Yang mana zaman Sayyidina Umar meatas, bagaimana Iraq, Sa'ad bin Abi Waqqas jadi gubernur, tuan-tuan. Hebat. Zaman Sayyidina Umar sejarahnya dibina Basrah, zaman Sayyidina Umar sebagai bandar tentera, sebagai bandar tentera khusus untuk tentera Islam. Adi bin Hatim At-Ta'i dilantik sebagai ketua Panglima Datuk Bandar Basrah. Kufah dibina zaman Sayyidina Umar juga sebagai bandar tentera. Dimash di Syria juga dibina zaman Sayyidina Umar sebagai bandar tentera. Saya nak sebut, tuan-tuan sekalian, mari mereka lihat ada kebangkitan Islam di Asia Tenggara, terutama berlaku di Indonesia. Indonesia Islam sudah bangkit, tuan-tuan. Apa jadi tengok di Thailand bulan lepas, dia buat operasi Gold Cobra yang kedua. Tahun lepas dah buat dah. Tahun lepas 13,000 anggota Marine Amerika datang berlatih. Tahun ni 20,000 orang, tuan-tuan. Kerjasama dengan Thailand, kononnya untuk melatih Thailand menghadapi pengganas di selatan Thailand. Orang Islam lagi pengganas saja, tuan-tuan. Selatan Thailand, Patani, Naratewa, Yalastur, tuan-tuan, sudah ada 400 buah pondok sekolah agama. Sebab kita kata ada 63 salah. Angka sudah 400 lebih, tuan-tuan. Yang sejarah Patani sejarah lama. Sejarah lama Islam bangkit, sejarah lama. Jatuh Raja Malaka 1511. Antara 3 tempat lepas tu percikan Islam bangkit ialah di Brunei Darussalam, di Aceh, Sultan Mahkota Tani, Mahkota Alam, tuan-tuan. Lepas tengok di Patani, tuan-tuan, bagaimana tengok Islam bangkit, pondok-pondok. Kita mengaji kitab pun tengok, tuan-tuan, kitab Syekh Fatani, tuan-tuan. Saya kena ulama-ulama, tuan-tuan. Dan apabila satu zaman Pibu Songgram, zaman Pidi Panamyom, mereka ni nak membudarkan orang-orang Islam di selatan Thai, tuan-tuan, dengan dasar yang cukup zalim sekali. Ulama bangkit. Syekh Daud Fatani sebagai contoh bagaimana fatwa tentang wajib berjihad menentang kafir Siam, tuan-tuan. Apa ulama pula macam tahun 40 50 Tuan Guru Haji Sulong Muhammad Amin, yang ni ulama besar mengaji 17 tahun Mekah, alim, tuan-tuan.
balik dia melancarkan jihad, merangsang umat Islam untuk berjihad. Akhir dibunuh syahid, tuan-tuan. Dikerak-kerak badan, dibuang ke laut badan dia, tuan-tuan, jahat, tuan-tuan. Akhir kita tengok umat Islam disantai. Akhirnya apa jadi? Darah bersimbah, tuan-tuan, di Filipina Selatan, Mindanao. Ops, Kalibatan juga military exercise. Tentara Amerika turun ke Filipina, join dengan tentara Filipina, beribu-ribu Marine Amerika untuk menghadapi umat Islam di Mindanao, tuan-tuan. Singapura sekarang pengkalan Amerika Syarikat, tentara Amerika. Tuan-tuan, Singapura untuk maklumat yang tuan-tuan yang terbaru, yang terbaru maklumat untuk maklumat tuan-tuan, nak buat kelakuan lebih 5 orang tak boleh lah. Ini sihat 3 orang saja. Dia takut akan muncul sel-sel baru pengganah, tuan-tuan. Dia sekarang pengganah saja, tuan-tuan. Nak mengaji Quran pun jadi payah, tuan-tuan. Ini gambaran muslimin dan muslimat, diancam kita oleh azab moden. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, tengok balik peristiwa Ahzab, orang Islam mencapai kemenangan. Lepas tu tahun 6 Hijrah apa berlaku bersejarah, tuan-tuan. Berlaku Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Yang ni kita lihat garis pemisah antara pertemuan Mekah dengan Madinah. Di sini orang Mekah mula mengiktiraf kerajaan Islam Madinah yang sebelum mereka lawan tiap-tiap tahun. Daripada Sulh Hudaybiyah saya sebut tadi, kesan dakwah yang berkembang luas di seluruh semenanjung Arab. Yang kedua, Nabi serang orang Yahudi, yang menyebabkan tahun 7 Hijrah Muslim perang Khaybar. Tahun 8 Hijrah berlaku Fathu Mekah. Akibat kesilapan Mekah lah, mereka telah mencabuli perjanjian, yakni mereka tolong Banu Bakar. Mereka menolong Banu Bakar yang bersekutu dengan mereka, manakala Nabi dan negara Islam bersekutu dengan Banu Khuza'ah. Banu Khuza'ah perang dengan Bakar, dan Nabi ini kesempatan paling baik untuk ditawan Mekah. Maka pada 10 Ramadan tahun 8 Hijrah berlakulah peristiwa Fathu Mekah, peristiwa pembukaan Fathu Mekah, tuan-tuan. Orang Islam 10,000 orang, mereka berjaya menawan Mekah tanpa ada perang, tanpa ada pertumpahan darah. Ayat yang dibaca oleh Tok Imam tadi, tuan-tuan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, masuk ke dalam agama Islam. Sejauh dia, tuan-tuan, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah telah memeluk agama Islam. Apabila Abu Sufyan masuk Islam, habis orang lain pun pakat masuk agama Islam. Bukan semua, ya tuan-tuan. Ada yang ingkar, macam sepupu dia Safwan bin Umayyah tak nak masuk agama Islam. Dan tuan-tuan, Nabi memecahkan semua berhala-berhala yang berada di sekitar Mekah. Bukan sekali Mekah, 360 ni, termasuk di Nakhlah. Nabi Allah sahabat dipecahkan, tuan-tuan. Yang menyebabkan orang kafir, kabilah Arab yang kafir sangat marah. Maka kabilah Bani Hawazin, yang dipimpin oleh Malik bin Auf, tuan-tuan, dia sangat marah sebab mereka ni penganut agama berhala. Maka dihimpunkan tentera di Bani Hawazin. Maka berlakulah peristiwa perang Hunain pada bulan Syawal tahun 8 Hijrah, tak sampai sebulan daripada peristiwa Fathu Mekah. Panjang, tuan-tuan, kalau kita nak cerita satu demi satu, tapi nak sebutlah tahap pertemuan yang berlaku, tuan-tuan. Apabila habis dengan kerajaan, lawan kabilah pula. Tak habis kabilah, lawan kuasa besar dunia Rom pula, tuan-tuan. Dan peristiwa perang Hunain, orang Islam tengoklah. Inilah pengajaran cukup besar yang Allah sebut. Ada cerita yang Quran, tuan-tuan, surah Taubah ayat 25. Oleh kerana 10,000 orang Nabi dengan maklumat musuh persiapkan tentera, maka Nabi pun persiap tentera Islam 12,000 orang. Campur daripada Mekah 2,000 orang, Hak Madinah 10,000 orang, 12,000 orang. Nabi pinjam pula senjata daripada Safwan bin Umayyah, tuan-tuan. Pinjam daripada Safwan bin Umayyah senjata, walaupun kafir, dia beri pinjam kepada tentera Islam. Orang Islam ni berangkat dalam keadaan apa? Seronok, kurang pergantungan kepada Allah, bongkak, sombong. Sebab apa? Sebelum ni sejarahnya orang Islam tak ramai. Lawan perang Badar, perang Ahzab tak ramai, boleh menang. Ini kan jumlah mereka ramai, seronok. Sampai di Wadi Hunain kena serah hendak, tuan-tuan, berterabur lagi. Hak tinggal bersama Nabi 200 orang saja. Kita panggil die-hard supporter. Hak punya kontegar ni, tuan-tuan ni. Hak kata gajah rimau tak lari macam tuan-tuan ni, 200 orang. Nabi panggil balik, ini Rasulullah, panggil balik, tuan-tuan. Maka mereka marilah sekitar 1,400 orang pejuang yang pernah berbaiat dengan Nabi dalam peristiwa Bai'atul Ridwan. Pelaku peperangan barulah tentera Islam mencapai kemenangan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Wa yawma hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaytum mudbirin. Dan ingatlah ketika perang Hunain, ketika kamu sombong dengan jumlah bilangan kamu yang ramai, dan sesungguhnya jumlah bilangan kamu yang ramai itu tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan faedah buat kamu, dan terasa bumi yang luas ini sempit buat kamu, dan kamu lari ke belakang porak-poranda. Lepas tu laku perang Taif dengan Hak Taif pula, tuan-tuan, Banu Saqif. Tahun 8 Hijrah, macam-macam peristiwa, termasuk peristiwa perang Mu'tah, tuan-tuan. Allahu Akbar, sahabat-sahabat.
Kalau cerita satu-satu tuan-tuan ialah pengorbanan. Sahabat-sahabat lawan dengan Rom untuk kuasa besar dunia. 3,000 orang tuan-tuan. Lawan dengan hampir 200,000 orang tentera Rom di Mu'tah tuan-tuan. Tentera Islam 3,000 orang. Nabi lantik Zaid bin Harithah sebagai ketua panglima. Nabi kata kalau Zaid ni anak angkat Nabi tuan-tuan. Di Mekah satu digelar Zaid bin Muhammad. Sebelum Allah melarang dibengkan kepada bapa angkat, digelar Zaid bin Muhammad. Dan anak dia ni Usamah bin Zaid, hasil dia kahwin dengan Ummu Aiman tuan-tuan. Lahir Usamah bin Zaid juga panglima perang Islam zaman Khalifah Abu Bakar. Tuan-tuan, Nabi kata kalau Zaid gugur kamu ganti dengan Ja'far bin Abu Talib. Ja'far ni sepupu Nabi, abang kepada Sayyidina Ali. Kalau Ja'far gugur kamu ganti dengan Abdullah bin Abi Rawah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat gerak ni sampai tengah jalan, mari maklumat beritahu bahawa musuh berlipat kali ganda, hampir 200,000. Maka bermusyawarah, ada sebahagian nak balik semula ke Madinah, minta pandangan Nabi. Kata Abdullah bin Abi Rawah, kita orang beriman, kita berjuang bukan sekadar cari kemenangan, tapi kita cari syahid di jalan Allah. Maka tu pergi tuan-tuan, berlakulah peristiwa perang Mu'tah. Sebagaimana gambaran, Zaid bin Harithah telah gugur sebagai syuhada. Disambar panji Islam oleh Ja'far bin Abu Talib sepupu Nabi tuan-tuan, yang dipegang panji Islam tangan dengan tangan kanan, dia tetap tangan kanan. Disambar dengan tangan kiri, dia tetap tangan kiri tuan-tuan. Dijatuhkan panji, dikepit pada pohon tuan-tuan. Dikepit pada pohon tetap biasa pun sebelah lagi. Akhir jatuh tersungkur di bawah kuda tuan-tuan. Seorang sahabat ulur air kepada kepada Ja'far bin Abu Talib. Kata Ja'far, sesungguhnya aku berpuasa pada hari ini. Demi Allah, aku tidak mau berbuka melainkan di hadapan Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan bayangkan. Pergi perang, bukan bulan Ramadan, puasa sunat tuan-tuan. Ini kualiti pemuda zaman Nabi tuan-tuan. Umur 37 tahun tuan-tuan. Kita 37 tahun boleh tanding ketua muda lagi tuan-tuan. Tak cukup 40 lagi. 37 tahun tuan-tuan. Syahid. Akhir bendera disambar oleh Abdullah bin Abi Rawah. Juga dibunuh syahid tuan-tuan. Akhirnya sahabat-sahabat pun memilih siapa yang layak nak memimpin tentera Islam. Mereka lihat kepada Khalid bin Al-Walid, yang tak sampai setahun pun baru memeluk Islam. Khalid Al-Walid masuk Islam tahun 7 Hijrah. Lepas Sulh Hudaybiyah tuan-tuan. Masuk. Akhir sahabat-sahabat lantik dia dan dia lah berjaya memporak-porandakan tentera Rom dan berterabur lari kempen cara halus kita sedar. Dia duk kempen pasal kondom, duk cerita pasal penyakit dalam, dia cerita dia syukkan supaya menggunakan kondom. Dia urat dia meniaga kondom tuan-tuan. Dan kondom buat satu kempen seks selamat, dia akan edarkan sebanyak 1 juta kondom secara percuma. 1 juta tuan-tuan. Di beberapa buah negara terpilih. Antara negara terpilih, Malaysia negara terpilih tuan-tuan. Sebab kajian yang dibuat oleh Diurat ni tuan-tuan, keaktifan remaja melakukan seks luar nikah atau seks bebas, dan seks luar nikah atau berzina ni tuan-tuan, kekerapan kita tetap di tahap nombor 4 di seluruh Asia, dengan kekerapan sebanyak 72 kali setahun tuan-tuan. Ini hebat kita ni tuan-tuan. Nak sebut muslimin dan muslimat, Diurat buat kempen nak edas 1 juta kondom di beberapa buah negara terpilih. Sebab itulah muslimin dan muslimat lah saya beri gambaran kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Rasulullah telah meninggalkan kita sebagaimana kita sebut tadi tuan-tuan. Jadi siapa yang meneruskan nak bawa risalah yang Nabi tinggalkan kepada kita? Tak ada orang lain tuan-tuan. Tuan-tuan sekalianlah yang kena memikul risalah dakwah yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW dalam suasana dunia fitnah kepada umat Islam pada hari ini. Orang Islam melihat muka tidak sebagai muka tuan-tuan. Mereka rasa tak ada apa-apa dengan maksiat muka ni tuan-tuan. Maka kita lah orang yang tanggungjawab kena memikul risalah perjuangan Nabi ini. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ya'muruna bil ma'ruf yanhauna 'anil munkar. Dan orang-orang yang beriman itu laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka merupakan penolong, merupakan pembantu kepada sebahagian yang lain, dan mereka menyuruh kepada perkara ma'ruf dan mereka mencegah kepada perkara munkar. Siapa nak buat lagi tuan-tuan? Sahabat-sahabat kita tu ramai dah mati tuan-tuan. Orang mati nak sebagai apa? Mantan. Nak bagi mantan tak boleh tuan-tuan. Mantan ni tuan-tuan istilah Indonesia. Saya tak suka guna istilah mantan tuan-tuan. Mantan adalah maksud dia munda mandi tanpa jawatan tuan-tuan. Itu mantan. Orang Indonesia ni suka guna akronim tuan-tuan. Akronim contoh macam dulu macam pawagam. Pawagam tu singkatan kepada panggung wayang gambar tuan-tuan. Panggung wayang gambar tu pawagam. Macam cerpen, apa dia cerpen? Cerita pendek. Dia sama jadi cerpen tuan-tuan. Kugiran. Kugiran ni sambungan daripada kumpulan gitar rancak tuan-tuan. Maruku apa dia maruku tuan-tuan? Macam rupa paku tuan-tuan. Itu maruku. Indonesia ni menteri pun singkatan macam menteri penanya harmoko. Harmoko tu kan hari-hari omong kosong. Dia panggil harmoko tuan-tuan. Allahu Akbar. Muslim dan muslimat sekalian, maka kita lah orang yang kena menyambung risalah perjuangan ini. Anak-anak kita kena jaga tuan-tuan.
Allahu Akbar. Saya tak sempat cerita pasal program khidmatan negara tuan-tuan, yang mesyuarat kita buat balik, kita kutip rata-rata atau yang berlaku cukup dahsyat. Dan kali insya-Allah saya akan terangkan kepada tuan-tuan apa yang kita dapat kutip maklumat tuan-tuan. Anak-anak 3 bulan yang balik dengan berubah tuan-tuan. Hak pakai tudung pergi balik buka tudung ramai mana. Hak terlibat dengan perzinaan, hak kes-kes mengandung, kes meninggal semalam biasalah sebab program yang tidak menitik beratkan soal sembahyang. Sedangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kita kata adibu aulalakum as-sibahah warimayah wa tilawatil Quran. Ajarilah anak-anak kamu dengan berenang. Berenang ialah aspek pernikahan yang berteraskan kepada kekuatan fizikal. Rimayah memanah, yang ulama sebut, yang Islam mengatakan aspek pertahanan. Suruh belajar senjata tuan-tuan, wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. Yang ulama sebut ini tonggak kepada tarbiyah ruhi, tarbiyah ruh tuan-tuan. Sebab tu anak-anak kita kena beri penekanan dalam suasana gelombang fitnah yang cukup besar pada hari ini. Cukup besar tuan-tuan. Allahu Akbar. Tak mampu tuan-tuan nak kita letakkan dengan astro kita, dengan VCD tuan-tuan, dengan budak-budak boleh akses internet dan sebagainya. Tak mampu kita nak kawal anak-anak sekarang. Maka mari sama-sama kita fikir macam mana bentuk keluarga kita tuan-tuan. Hinggalah akhirnya masyarakat Islam terbentuk, hinggalah daulat Islam terbentuk di atas muka bumi tercinta ni tuan-tuan. Saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian maklumat tentang sirah Nabi SAW, peristiwa-peristiwa penting yang asalnya kita bincang yang berlaku di bulan Rabiul Awal. Semoga Allah mengampunkan dosa-dosa kita. Semoga Allah meletakkan tapak kaki kita di atas jalan kebaktian untuk meninggi dan memperkasakan agama Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.